Salam sejahtera dan salam Sarawak kesayang bersama saya Janet Bennett. Paparan utama malam ini, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Bawang Peng berharap agar lantikan penjawat awam harus dari kalangan terbaik dari segi akademik. Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA Tan Sri Datuk Sri Utama Zainal Rahim Seman berkata, perkara itu antara yang disampaikan Premier Sarawak semasa beliau mengadakan kunjungan hormat di Wisma Bapa Malaysia di sini pada Isnin. Datuk Seri Utama Zainal menjelaskan perkara itu sememangnya diambil kira SPA dalam membuat lantikan baharu. Kita melantik mereka yang terbaik, terutama kalau ada mereka yang mempunyai kelulusan daripada beberapa universiti yang ternama, harus dijemput, harus diberi peluang untuk memasuki sektor awam. Dan kita pun telah pun menjelaskan pada Premier semasa kita membuat temuruga untuk lantikan pertama, kita juga menerokai pemikiran calon-calon yang hadir akan kebolehan mereka, kompetensi mereka dan juga keupayaan mereka untuk bersedia menjadi anggota Perkhidmatan Awam. Hadir sama dalam kunjungan tersebut, Timbalan Pengerusi SPA Datuk Sri Jalil Marzuki, Setiausaha SPA Datuk Iqbal Hanam Mushkas dan ahli-ahli Suruhanjaya yang lain. Laporan seterusnya, isu keterjaminan makanan atau food security antara aspek yang diberi perhatian khusus oleh Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menteri Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak M5COT Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, dengan pertambahan peruntukan dari Belanjawan 2023 yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini, ia akan diagihkan setimpal dengan keperluan untuk mempertingkatkan keterjaminan makanan. Jelasnya ini mampu menyumbang kepada peningkatan agrotani serta meningkatkan keterjaminan makanan selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Saya berharap dengan pertambahan peruntukan, kita akan diagihkan peruntukan yang setimpal dengan keperluan yang kita mahu untuk mempertingkatkan supaya food security di sini terjamin dan juga kita dapat mencapai hasil our ambition to make sure that by the year 2030, post-COVID development strategy, kita akan menjadi net food exporter by the year 2030. So with that, we need big money. We have lot allocation from the federal government and also state government. So far we have been trying to mengubah cara approach. Itu sebab saya tidak mahu menggunakan perkataan modernization agriculture. Kerana kita mahu supaya orang tahu bahawa itu pekerjaan yang paling penting. Not the name, not the title. Supaya nanti apabila melihat dia lebih menghasilkan atau the ROI is even better, people will be more interested or they enticed to be involved in agriculture sector. Beliau berkata demikian dalam sidang media pada Majlis Convocation ke-17 Institut Pertanian Sarawak di Semengguk, Kuching pada Isnin. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Stephen menaruh harapan besar agar Institut Pertanian seperti ini dapat melahirkan tenaga kerja yang boleh dididik bagi meningkatkan sektor pertanian di Sarawak pada masa hadapan. Jadi harapan kita semoga generasi-generasi yang baru ini memahami betapa besar peluang dalam bidang pertanian di Sarawak ini dan juga di Malaysia, kerana kita telah pun merancangkan untuk meningkatkan martabat masyarakat tani di Sarawak dengan menggunakan pakai teknologi yang terkini untuk memberikan atau menghasilkan produk yang lebih baik dan juga mutunya dan juga to increase the productivity. Seramai 91 orang graduan yang telah berjaya menamatkan pengajian selama 2 tahun dan dianugerahkan sijil pertanian. Daripada jumlah itu, seramai 40 graduan mengambil pengkhususan teknologi pengeluaran tanaman makanan iaitu pengkhususan pengurusan estet 12, pengkhususan pengurusan ternakan 29 dan pengkhususan landscape seramai 7 orang. Keperkembangan di Sibu, penerima grant dari unit hal ehwal agama-agama lain Unifor digesa agar menggunakannya untuk melaksanakan projek seperti yang dinyatakan dalam permohonan mereka.
Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan 2, Datuk Snowdan Lawan berkata, pemohon perlu menghantar laporan kepada pihak Unifor untuk memaklumkan mengenai grant yang mereka gunakan itu. Katanya terdapat kes penerima yang tidak menggunakan grant itu untuk melaksanakan apa yang mereka nyatakan semasa membuat permohonan kepada Unifor. Dan saya harap amount yang diberi dana ini dipakai atau digunakan dengan sebaik-baiknya. Okay. You need to report back the use of the money, the use of, so that we know. Maksudnya tadi sekiranya biasanya kan kalau kita menulis surat, we need amount of money untuk membina sesuatu, contohnya membina this area, membina kawasan ini ataupun infrastruktur. Make sure the money is given untuk membina that apa yang telah di-apply. Okay. Dengan nanti apabila peruntukan ada lain barang yang dibina, something else you use something else, but then you apply again, you asking for the same thing to build benda yang telah diberi. Beliau berucap demikian semasa majlis penyampaian cek bantuan dana Sekolah-Sekolah Mubalik Sarawak 2022 RC Diocese of Sibu pada Ahad. Terdahulu katanya sebanyak 23 buah sekolah mubalik di bahagian Sibu, Serike, Mukah dan Kapit menerima grant dari Unifor berjumlah keseluruhan 2.7 juta ringgit. Katanya bantuan grant itu dapat membantu pihak sekolah mubalik mengurus, memperbaiki dan menaik taraf keperluan prasarana sekolah. Because today you'll be receiving some grant from the state government which already allocated to 23 schools. From the list that I can see that the amount is ranging from 60,000 up to 200,000, and that's depend on the needs of each of the school. So thank you very much to the state government. Selanjutnya, pemeliharaan bahasa Bidayuh Biatah penting dalam mengekalkan budaya kaum Bidayuh di masa hadapan. Dalam hal ini, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Dato' Dr. Jerib Susil berkata, usaha mewujudkan dan mengekalkan taska Sikura Piramin Bidayuh Biatah sehingga hari ini harus dipuji. Usaha ini amat bermakna dalam meningkatkan pembangunan pendidikan anak Bidayuh, katanya semasa berucap dalam majlis penyampaian sijil dan hadiah taska Sikura Piramin Bidayuh Biatah di Kampung Segu Benek di sini pada Sabtu. Tambahnya, pendidikan merupakan tunjang utama kepada pembangunan keluarga dan negara. Justru ibu bapa tegasnya harus menyokong serta melabur dalam anak-anak untuk menjamin pembangunan pendidikan mereka. Sementara itu, Dato' Dr. Jerib yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Anu Mambong meluluskan peruntukan sebanyak RM50,000 kepada pihak Jawatan Kuasa Taska Sikura Piramin Bidayuh Biatah untuk membayar upah cikgu yang sebelum ini hanya menerima sebanyak RM900. Keperkembangan Sukan Persatuan Muay Negeri Sarawak PMNS menerima suntikan moral daripada Badan Induk Persatuan Muay Malaysia PMM dalam persiapan menghadapi Tamasya Sukma 2024 yang dijangka berlangsung di Sarawak. Ia selepas Presiden PMM Datuk Paduka Muhammad Shahnaz Azmin menyatakan komitmennya untuk menaja seorang jurulatih dari Thailand bagi melatih kelab-kelab Muay Thai di Sarawak menguasai seni Y, Crew dan Muay Thai. Katanya sokongan PMM itu kerana komitmen dan kesungguhan PMNS dalam usaha memartabatkan sukan Muay Thai di Sarawak sehingga sekarang. Persatuan Induk kita takkan tolong you all untuk menampingan, tapi kita akan bukakan jalan saja. Dan you all know what to do. Dan sekiranya Muay Thai Sarawak dilantik sebagai tuan rumah Sukma, PMM akan sponsor satu coach daripada Thailand untuk train semua kelab-kelab dekat sini untuk Y2 dan main Muay Thai. Beliau berucap demikian dalam majlis perjumpaan bersama Presiden PMM di sini pada Ahad. Menjelas lanjut, beliau berkata PMM juga merancang untuk menganjurkan Liga Muay Thai Malaysia sebagai usaha mentransformasikan sukan Muay Thai di negara ini. Okay. Tapi untuk Muay Thai, Liga ni kita dah cakap pasal lama dah. Tapi lepas tu COVID dan apa sebagainya. So this league will make sure that the main core athletes kat Malaysia ni, they have funding. Jurulatih tak payah berharap Sukma sangat. Sukma tu is a bonus. Tapi dia ada gaji tetap. Okay. Apa yang Astro bagi komitmen adalah atlet tu ada gaji, atlet ada EPF, which is what I push. Dia dah jadi macam liga semi pro bola sepak dulu. Okay. Sepatutnya atlet ni bekerja
Tapi part of this project ni is part of the Astro punya community program. Atlet Muay Thai akan dibayar gaji, akan dibayar EPF supaya diadakan insurans untuk mereka. Majlis perjumpaan itu diadakan bagi memberi peluang kepada PMM menjelaskan kepada PMNS, kelab-kelab Muay Thai tempatan dan atlet mengenai hala tuju Sukan Muay Thai negara. Sementara itu, Presiden PMNS, Jumaat Ibrahim ketika ditemu bual wartawan tidak menolak cadangan untuk menganjurkan acara Muay Thai di luar Kuching pada SUKMA 2024 sekiranya Sarawak menjadi tuan rumah. Katanya langkah itu bagi memberi peluang kepada kawasan luar bandar menjana ekonomi dari kehadiran atlet mahupun pegawai dari kontijen-kontijen negeri ini. Seperti saya katakan tadi, saya bukannya hanya melihat Center of Muay Thai untuk semua itu di satu sudut. Saya melihat keseluruhannya. Saya nakkan Sukan Muay Thai itu berada di satu tempat pada masa sama boleh menolong rakyat setempat menjana ekonomi mereka. Itu agenda saya. Dan di mana-mana di Central Region ke, South Region ke, atau East Region ke, kita buat ke mana-mana pun, itu ketetapannya pada keadaan negeri Sarawak akan menentukan. Buat masa sekarang ini, sebagaimana kata tadi, saya tidak boleh untuk menyuarakan lebih apa yang patut. Cuma kita sebagai Persatuan Negeri Sarawak mengambil langkah yang positif, agresif, proaktif untuk mencari tempat yang sesuai. Turut hadir wakil-wakil dari Persatuan Muay Thai bahagian serta para atlet. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS, masuk portal kas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menjemah Fakta, salam KAS.